Dan Hai, kami dari Kumpulan 3, Subjek Etika dan Peradaban Section 18, ingin menyampaikan video kesadaran dan pemantapan nasional Malaysia. Pemantapan Kesepaduan Nasional. Perpaduan menjadi matlamat setiap bangsa dan negara agar sentiasa hidup dalam keadaan tenteram tanpa mengugat keamanan. Tanpa keamanan, rakyat tidak dapat hidup selesa dan negara akan bergolak. Pentingnya perpaduan dibina dan dipupuk agar menjadi sesuatu budaya dan amalan kehidupan oleh setiap rakyat dalam negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, saya nak buat sedikit temu bual bersama masyarakat tentang pengetahuan, pendapat dan kefahaman mereka mengenai tajuk kita, iaitu Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Jadi, ayuh kita mencari beberapa orang penduduk ataupun masyarakat yang dekat sini untuk kita memulakan temu bual kita. Di sini kita boleh nampak ada sekelompok orang tengah beriadah. Jadi, jom kita tengok mereka ada masa tak untuk temu bual. Assalamualaikum bang. Salam. Abang ada masa tak? Ada. Saya nak buat sedikit temu bual mengenai pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Boleh tak? Boleh. Boleh. Terima kasih bang. Saya rasa macam perpaduan kaum. Jadi yang ke belakang tu ada apa yang siapa benda ni? Oh, maksudnya macam apa, kesepaduan kaum ni macam sesuatu masyarakat tu, sebuah masyarakat tu dia bersatu padu untuk membuat sesuatu perkara, contohnya gotong royong ataupun buat apa-apa kempen yang berkaitan kesihatan ke, macam tu lah, ikut pemahaman saya. Okey, baik. Okey, itu saya rasa saya nak kumpul tu saja maklumat. Okey, terima kasih. Selamat sejahtera Mr. Teng. Hari ini kita akan buat satu interview tentang Kesepaduan Malaysia. Oleh itu, apakah pendapat awak terhadap Kesepaduan Malaysia? Bagi saya, perpaduan dalam Malaysia semakin baik sampai hari ini, tetapi masih ada beberapa masalah. Salah satu masalah adalah sesetengah ahli politik sentiasa mencadangkan undang-undang yang akan mempengaruhi perpaduan dalam Malaysia. Mereka sentiasa mencadangkan undang-undang yang akan memecah belah masyarakat dan memperkuat kesedaran etnis. Hal ini menjadikan masyarakat sentiasa berlaku konflik antara kaum. Terima kasih Mr. Teng kerana sudi meluangkan masa untuk membuat interview ini. Nak tanya soalan boleh? Sekarang ni saya ada buat interview pasal perpaduan masyarakat. Boleh saya tahu nama, umur dengan fakulti? Okay. Nama saya Fatin Ariana, umur saya 21 tahun. Saya dari Fakulti FKAP. Apa pendapat awak tentang perpaduan masyarakat dalam kalangan rakyat Malaysia? So far, okey je kot perpaduan dekat Malaysia ni. Maybe sebelum-sebelum ni adalah macam isu apa yang Mei tu. Tu tapi sekarang tak ada dah. So far so good lah. Next, boleh tak bagi pendapat untuk masalah dalam perpaduan dekat kalangan rakyat Malaysia sekarang? Maybe still ada masalah macam perkauman dari segi pekerjaan ke, cuma tak banyak, dia segelintir je. And itulah antara masalah yang sekarang kita hadap. Macam certain tempat kerja dia nak orang yang Mandarin speaker, ada certain bos Melayu yang nak pekerja dia semua Melayu, macam tu. Macamlah. Ada apa-apa idea tak yang kita boleh guna untuk tambah baik, untuk elak daripada masalah ni berlaku? Kalau untuk masalah perpaduan ni, maybe parent kena banyak mainkan peranan lah.
Diorang kena didik anak diorang daripada segi pergaulan. Maybe diorang boleh start ajak anak diorang bergaul dengan semua kaum instead of pilih kaum yang sama dengan diorang, and bagi tunjuk teladan yang baik lah dekat anak-anak diorang. Itu je lah. Seterusnya, kepentingan pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Pertama, mewujudkan komunikasi dan persefahaman yang lebih baik antara rakyat. Ini membolehkan orang yang berbeza asal-usul boleh bekerja sama dengan lebih berkesan untuk mengeratkan hubungan dan menyelesaikan masalah biasa. Kedua, mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesaksamaan. Ini bermakna orang dari semua latar belakang mesti dilayan dengan cara yang sama dan merasakan mereka mempunyai hak yang sama di hadapan undang-undang. Ketiga, mengekalkan keamanan dan kestabilan. Dasar dan langkah yang diambil oleh kerajaan dapat mengekalkan keharmonian dan keamanan untuk semua, di samping meletakkan hak asasi manusia sebagai keutamaan. Keempat, mengurangkan tahap ketegangan sosial. Dengan berkomunikasi antara kumpulan yang berbeza secara teratur dan berkesan, individu akan lebih berkemungkinan untuk memahami satu sama lain dan mencari penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Secara keseluruhan, kesadaran pemantapan kesepaduan nasional Malaysia amat diperlukan bagi menjamin kestabilan sosial dan keselamatan negara, serta mengelakkan konflik yang merugikan semua rakyat di Malaysia. Seterusnya, akibat dan kesan jikalau tiada perpaduan nasional. Yang pertama ialah berlakunya konflik etnik dan sosial. Perpaduan nasional telah menjadi asas penting untuk kestabilan dan keharmonian di negara ini. Tanpa perpaduan nasional, konflik etnik dan sosial boleh memuncak, mewujudkan ketegangan dan permusuhan antara kaum. Selain itu, berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan. Perpaduan nasional berfungsi sebagai penjaga terhadap diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Tanpa perpaduan nasional, ada risiko peningkatan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok etnik minoriti. Hal ini dapat menghasilkan ketidakadilan dalam sektor ekonomi dan peluang pekerjaan. Akhir sekali, hilangnya identiti kebangsaan. Perpaduan nasional membantu membina identiti nasional yang kukuh. Tanpa perpaduan nasional, terdapat risiko kehilangan identiti nasional yang jelas dengan masyarakat menjadi lebih terpolarisasi berdasarkan identiti etnik individu. Untuk kesimpulan pula, perpaduan nasional ialah kerjasama antara pelbagai kaum dan kumpulan dalam aktiviti kebudayaan dan unsur kebudayaan masing-masing. Kesepaduan sosial ialah proses di mana orang secara kolektif membentuk identiti dan nilai bersama serta mempunyai rasa cinta dan bangga terhadap tanah air mereka. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 3. Sekian, terima kasih.